ففهمناها سليمان كلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن ويطرقن فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حفظ المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dipanjang lagi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi duduk dalam bulan Rajab, bulan yang diberkati, bulan yang diturunkan ibadah sembahyang, iaitu pada untuk 7 Rajab. Mudah-mudahan di bulan ini kita sentiasa diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana di bulan ini adalah tujuannya adalah salah satunya untuk mengusaha diri seseorang itu mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita selalu disuruh berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kerana ya Allah berilah keberkatan pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampai Ramadan. Maka bulan ini adalah suatu ukuran kepada kita dalam mengerjakan ketaatan, lebih lagi mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Qal musannif rahimahullah taala nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Itu pada muka surat 110. Itu pada kata hikayat. Itu pada kata hikayat kita masih lagi di dalam bab pada membicarakan berkaitan dengan khauf, bab takut. Bab takut, yakni dalam kita kata takut itu takdirullah, iaitu dalam usaha nak mendekat diri Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kitab ni dia panjang sikit, adalah kitab Hidayah Salikin itu dia pendek saja perbahasan, tapi semuanya ulama-ulama ni dinakal daripada Imam Ghazali belaka. Dia ambil perbahasan semuanya daripada Imam Ghazali. Yang kita tahu Imam Ghazali adalah seorang ulama al-amiliyin, ulama yang beramal dengan ilmunya, dan salah satunya ulama yang banyak dipuji oleh di kalangan para ulama. Qal musannif rahimahullahu taala hikayatun. Hikayatun ini suatu hikayah, suatu cerita, suatu perkabaran. Hikayatun ai fi zaman muqaddam. Hikayah maknanya hikayat muqaddam, yakni orang-orang yang dahulu. Cerita orang mutaqaddimin, orang-orang yang dahulu-dahulu. Ada 3 orang pada kaum Bani Israel. Maka seorang sopok, maka seorang paling kepalanya, yakni disebut di tepi itu artinya tumbuh rambutnya, iaitu rambut dia tu tak berapa nak tumbuh kepala rambut dia tu. Dan seorang lagi buta. Jadi di zaman Nabi Bani Israel terdahulu, satu hikayat. Silap dalam cerita ni ada nakal juga dalam kitab Nadarah Dil Iman Ahmad Syihabuddin. Kitab ni ada makna salah satu silap, iaitu ada cerita ni bagaimana dinakal juga oleh di kitab An-Nadarah Ahmad Syihabuddin, seperti mana dinakal oleh Ahmad Syihabuddin perkara yang berlaku pada Nabi Allah Sulaiman AS, yang mana seorang yang masyhur di kalangan penduduk langit, tetapi penduduk langit tak kenal, penduduk bumi tak kenal dia. Macam kita kata Uwais Al-Qarni, salah satu syabat di zaman Nabi Allah Sulaiman. Kita cerita dah sebelum ni, yang mana nakal kitab sebelum ni, yang mana iaitu kehebatan seorang syababul fallah, seorang yang petani. Fallah, kalau al-falah, kalau falah kejayaan, kalau tak tasydid sikit fallah itu petani. Itu petani, orang bercucuk tanam berbendang. Itu beza. Hayya 'alal falah, mari menuju kejayaan. Tapi
hayya 'alal fallah, mari menuju bercucuk tanam bertani. Kalau letak tasydid dia baharif tu kadang-kadang tukar, dia beza hayya 'alal fallah. Ni pula hayya 'alal falah. Maka itu mari menuju kejayaan. Ni mari menuju bercucuk tanam, beza. Jadi zaman Nabi Allah Sulaiman AS, ada kita Ahmad Syihabuddin An-Nadharah menceritakan bahawasanya seorang lelaki hebat, sehingga Nabi dia disebut-sebut oleh penduduk langit, sehingga Nabi Allah Sulaiman AS turun dalam 10 kaki. Pada riwayat menyatakan, yang bertanya kepada seorang lelaki ni, apa amalan kamu, begitu hebat kamu ni, sehingga penduduk langit, dan aku tengok daripada atas kamu ni bercahaya dirimu tu. Dia kata, ya Nabi Allah, aku tidak lain, iaitu salah satunya aku memperbanyak membaca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, dan satu riwayat tentang subhanallah bihamdihi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi seorang pemuda ni banyak berzikir begitu. Jadi sehingga penduduk langit ni kenal dia. Batulah Imam Ghazali menyatakan, hak malangnya orang yang suhu di atas dunia ni, semua orang kenal dia. Atas dunia orang kenal belaka dia. Semua negeri kenal belaka dia. Tapi hak paling takutnya penduduk langit dah kenal dia. Salah satunya, dia tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antaranya. Jadi dalam cerita itu, di bawah itu, kalau tak silap ialah ada salah satu cerita. Ni cerita hak ni. Iaitu ada 3 orang pada kaum Nabi Bani Israel. Seorang yang mana dia penyakit kulit, sopok ni penyakit kulit, dan seorang ni iaitu kepala dia rambut tu macam botok sikit, dan seorang tu buta. Maka menghendaki hak Allah Ta'ala mencuba akan segala orang itu, maka Allah Subhanahu Ta'ala nak mencuba sesuatu ni dari itu 3 orang tu dengan sesuatu cubaan. Maka menyuruh Allah Ta'ala akan seorang malaikat kepada mereka itu. Jadi Allah Ta'ala utus seorang malaikat. Malaikat ni adalah Rasulullah Allah, ya la ya'sunallah ama amarahum. Mereka ni sentiasa membuat pekerjaan yang disuruh oleh Allah. La ya'sunallah, mereka ni tidak pernah derhaka pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hal keadaan dia menyamar jadi manusia ke, seperti mana berlaku kepada kaum Nabi Lut. Dia merupa jadi 3 orang syabab pemuda yang comel letih, iaitu pada Nabi Lut AS. Itu malaikat menyupai 3 orang lelaki-lelaki, sehingga kaum LGBT ni subuh begitu, langgar begitu saja pintu Nabi Allah Lut AS tu. Kerana tengok comel letih, iaitu kaum iaitu 3 orang pemuda, padahal itu malaikat. Jadi malaikat ni kadang-kadangnya dia turun kadang berupa dengan bentuk dia, kadang-kadangnya dia berupa bentuk manusia itu sendiri. Jadi hak ni dia berupa manusia. Dia mari bertemu 3 orang ni. Dia mari bertemu, maka mendatang ia kepada orang yang sopok. Maka dia datang kepada orang yang penyakit kulit ni, orang yang iaitu penyakit kulit ni. Beliau orang tu penyakit kulit ni, maka berkata ia malaikat, apa suatu yang engkau kasih? Malaikat pun tanya kepada orang penyakit kulit ni, apa yang kamu kasih ni? Kamu kasih apa? Maka jawabnya, hilang sopok pada tanganku. Maka kata penyakit kulit ni, aku tak nak kamu benda lain, aku nak supaya hilang penyakit kulit pada tangan aku ni. Maka menggosok ia akan tangannya, menggosok-gosok ia akan tangannya dengan sopok itu, dengan penyakit kulit tu, maka sembuh ia. Bila malaikat tanya gitu, malaikat kata, kalau begitu nak suruh hilang, menggosok kat tangan kamu tu, dengan izin Allah hilang penyakit tu, dia kulit dia tu. Ni seorang yang penyakit kulit ni, maka sembuh ia dengan izin Allah. Kemudian berkata malaikat, apa harta yang terlebih engkau kasih? Maka kata malaikat kepada dia lagi ni, penyakit kulit ni, apa hak kamu nak lagi? Hak mu kasih, mu nak lagi? Penyakit kulit hilang dah, mu kasih harta ni, bentuk hartanya hak apa kamu kasih ni? Maka katanya unta. Dia kata, aku kasih ni unta, aku nak unta lah. Maka diberi unta 10 ekor. Maka malaikat
memberi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, memberi iaitu 10 ekor unta. Maka katanya telah diberi berkat Allah Ta'ala bagimu. Maka malaikat kata, Allah beri keberkatan pada kamu dengan izin kamu nak harta bentuk unta, Allah beri 10 ekor unta kepada kamu ni. Ni hak penyakit kulit ni. Maka datang malaikat itu. Bila begitu sudah selesai dah ni urusan dengan orang penyakit kulit ni, iaitu nak sembuh-sembuh dah, nak harta bentuk nak unta. Allah Subhanahu Wa Taala melalui iaitu utusan malaikat ni, iaitu dapat 10 ekor unta. Maka ketika itu juga malaikat pun pergi kepada orang yang penyakit kulit ni, menjadi orang penyakit kepala, orang rambut dah baru tumbuh ni, penyakit dia ni. Tu maka katanya malaikat, apa suatu yang terlebih engkau kasih wahai orang yang iaitu rambut dah berapa tumbuh ni, bermasalah, rambut bermasalah ni. Maka jawabnya, hilang iaitu penyakit ke kepala aku ni, yang mana hok kata mana dah tumbuh dah subur rambut ni. Maka menggosok ia. Maka malaikat pun hok ni direkas sini, mana kita tu cerita malaikat kata mu sapuhlah kat kepala mu tu. Maka seorang laki-laki yang hok botok ni, yang kepala dia kulit tak stabil ni, kepala dia dah rambut dah subur ni, dia pun gosok-gosok kepala dia. Maka sembuh ia, yakni dengan izin Allah. Maka sembuh penyakit, mana rambut dia subur dah, molek dah, comel dah, handsome molek dah. Maka katanya, apa harta yang terlebih engkau kasih wahai orang yang penyakit kepala ni tak subur ni, kepala ni, rambut ni, apa hak mu kasih bentuk ni? Ni bentuk harta ni. Maka jawabnya, lembu. Dia nak lembu. Nak lembu ni. Ni lah ni. Maka diberi akan dia lembu seekor. Maka diberi, dia Allah Ta'ala beri pada dia seekor lembu. Dan lembu yang mana lembu yang datang, yang gemuk, yang orang panggil lembu sadu lah. Ni tu menyatakan lembu yang sadu lah, mana lembu hok besar molek ni, kepada seorang yang penyakit kulit kepala ni, yang rambut tak subur ni. Maka katanya telah diberi berkat hak Allah Ta'ala bagimu, hei orang yang botok ni, orang yang rambut tak stabil ni. Maka datang malaikat itu kepada orang yang buta. Bila selesai dah kepada orang yang kedua ni, orang yang rambut tak subur ni, maka malaikat pun pergi kepada orang yang buta pula ni. Pergi pada orang yang buta ni. Maka malaikat pun bertanya kepada dia, apa suatu yang telah engkau yang terlebih engkau kasih, apa hak mu kasih wahai orang buta ni, mu nak apa ni? Maka jawabnya, hilang butaku, aku nak celak biar aku boleh nampak ni, nak jalan ni, aku nak hilang buta biar mata aku dicerah, nampak tak buta ni. Maka malaikat pun bila begitu suruh dia sapu kepada mata dia ni. Atas pokok mata ni malaikat suruh sapu, dengan izin Allah. Maka sembuh mata dia tu. Maka sembuh ia dengan izin Allah. Maka malaikat pun tanya lagi pada orang buta pula ni, yang ketiga ni, iaitu salah satu daripada tiga di zaman Nabi, iaitu zaman Bani Israel ni, iaitu apa harta yang terlebih engkau kasih, apa yang engkau kasih, kau nak apa? Dia kata kambing. Aku nak kambing dah lah. Walaupun sahabat aku tu unta, hak tu lembu, aku ni kambing dah lah. Maka diberi seekor kambing bunting. Maka diberi seekor kambing bunting yang mengandung ni, yang panggil akan lahir, iaitu anak ni, kambing ni, kepada orang buta ni. Maka diberi dah. Bila begitu diberi belah selesai belaka dah. Maka ada 3 orang itu 3 tempat duduknya. Maka masing-masing ada kedudukan masing-masing dah. Hak penyakit kulit tadi, hak pertama tu sembuh dah penyakit dah, diberi 10 ekor unta. Hak tu pula seekor lembu. Hak yang penyakit iaitu rambut tak subur tu, botok tu, hak yang kedua tu diberi seekor kambing. Maka dapat kedudukan masing-masing dah. Kemudian daripada itu, bila begitu
Kemudian daripada itu, maka datang malaikat itu kepada orang yang sopok, orang yang penyakit kulit itu, dengan lagu sopoknya ni, dengan sopok dia ni, penyakit kulit dia ni. Maka katanya, aku lelaki. Jadi malaikat ni menyupai orang, malaikat menyupai orang yang sakit ni, sakit kulit kot lah. Malaikat pun bertemu dia. Malaikat kata, aku seorang lelaki ni yang miskin. Aku minta kepadamu dengan barang yang memberi akan dikau harta yang baik, akan seekor unta, kerana aku ni tiada memadai belanjaku pada pergian, sebab aku nak musafir ni jauh ni. Jadi malaikat menyerupai, malaikat menyerupai balik. Jadi dalam kisah ni maknanya malaikat kadang-kadangnya Allah Subhanahu Wa Taala ni dia iaitu dia uji seseorang. Di saat seseorang itu minta doa pada Allah, ya Allah sembuh penyakit aku ya Allah, ataupun jadilah aku orang senang, orang kaya ya Allah, orang begini-begini, tiba-tiba Allah akan uji balik. Akan ada orang miskin pula minta derma dengan dia. Kadang-kadang ada minta, walaupun dia tidak di kalangan para malaikat, kadang-kadangnya Allah Ta'ala atur manusia lain. Sebab maknanya dia dapat rasa, dulu aku susah juga, ni orang ni aku senang dah, dia ni aku senang dah. Jadi ada pula orang yang Allah Ta'ala ganti, orang yang susah akan minta baliknya dia. Ini suatu cubaan. Cubaan maknanya Allah Ta'ala nak uji pula dia ni. Tak kira lah bentuk apa sekalipun, bentuk nisbah harta ke, ilmu ke, apa ke. Ni salah satunya tentang orang ni penyakit kulit ni. Bila sembuh penyakit dia, Allah iaitu malaikat menyupai balik, iaitu penyakit kulit balik ni. Malaikat pun tanya, kata dia, aku miskin ni, aku nak minta padamu ni, iaitu barang yang memberi akan harta, yang mana Allah sudah beri padamu hebat harta ni. Jadi aku ni, aku nak belanja jauh, aku nak musafir ni. Maka katanya, adalah aku sangat banyak belanjaku, tiada memadai segala unta ini. Jadi bila begitu, seorang yang asal tadi daripada Bani Israel tadi, seorang tu dia kata, Allah, aku nak bagi kamu pun, walaupun aku dapat 10 ekor unta, tapi tak memadai bagi aku ni. Ni menunjukkan dia syukur. Dia menunjukkan syukur ni. Tak memadai, aku banyak lagi, barang aku bisnes lah banyak lagi, aku nak buat urusan ni. Itu mulut nak minta dengan aku. Tu aku baru sembuh penyakit kulit ni. Lepas tu aku tahu penyakit kulit juga. Padahal tak tahu yang menyupai itu adalah malaikat. Malaikat nak uji dia ni. Maka dia kata, tiada memadai segala unta ini bagiku. Mu jangan ukuran unta aku 10 ekor ni, sebenarnya tak memadai bagi aku ni, sebab banyak lagi. Dengan pembelanjaan aku ni besar sebenarnya, menampak aku senang tapi hakikat besar. Maknanya dia tak bersyukur, dia tak boleh beri, iaitu infak kepada seorang laki-laki yang menyamar jadi penyakit kulit balik, iaitu malaikat ni. Maka katanya malaikat, seolah aku kenal akan dikau. Dia pun kejut. Malaikat kata, macam aku ni kenal mu ni. Tu malaikat kata, malaikat kata, macam aku kenal mu ni. Dia pun kejut lah. Iaitu seorang penyakit kulit yang asal daripada manusia itu. Bila dia jawab begitu depan seorang laki-laki yang miskin, yang penyakit kulit lagi, dia tak tahu itu ada malaikat. Bila dia kata, aku dah memadai dengan unta aku ni, aku banyak lagi belanja aku ni. Tu bila begitu malaikat kata, iaitu aku ni, macam aku kenal mu ni, akan dikau oleh iaitu adalah engkau sopok, itu penyakit sopok lagi fakir. Aku ingat mu ni dulu penyakit kulit segi, mu pula ni aku ingat fakir, miskin, fakir. Bukan miskin, fakir. Fakir ni maknanya tak ada benda. Miskin ni ada juga barang keperluan, kais pagi, kais petang, boleh juga. Kalau fakir ni susah lagi. Tu fakir tu. Maka diberi hak Allah Ta'ala akan dikaukan unta. Tapi Allah Ta'ala, mu susah dulu, Allah beri unta kepada kamu. Maka jawabnya, hanya senya aku mengambil pusaka unta ini daripada bapakku, tiada seperti yang engkau kata. Jadi dah lagi nak wasping kona tak lain. Dia kata, iaitu unta ni dulu aku ambil hak pusaka, hak peninggalan hak ayah aku dulu. Tu padahal tak tahu hak Allah Ta'ala bagi.
pada dia tu, kurnia Allah tu. Jadi begitu maknanya, iaitu bila orang dalam kesenangan kadang-kadang dia lupa. Dia lupa daratan dia kadang-kadang, setengah-setengah, bukan semua. Dia kona tak ni, padahal jelas dah. Ni maknanya Allah Ta'ala tutup hijab bahawa dia tak tahu ini adalah malaikat. Itu daripada bapakmu, dan tiada itu aku mengambil pusaka unta ini daripada bapakku, tiada seperti yang engkau kata. Wahai ni, hak kata pada malaikat ni, malaikat yang menyamar ni. Maka kata malaikat itu, jika ada ke engkau itu dusta. Malaikat tu kata, maknanya orang malaikat ni menyukai ia jadi orang susah miskin ni, penyakit kulit gok ni. Dia kata, jika ada engkau dusta, pemuda ni, maka jadi hak Allah Ta'ala kiranya akan dikau seperti halmu yang dahulu. Jadi kalau betul dusta ni menawak aku, kata miskin ini, orang miskin ni, orang penyakit kulit ni, yakni malaikat lah yang menyamar ni. Dia kata kalau menipu aku, membohong aku ni, dusta aku ni, tu mudah-mudahan maknanya jadi hak Allah Ta'ala kira tamu ni, biar menjadi macam dulu pula. Biar menjadi macam dulu, maknanya jadi hal muda yang dahulu, maka jadi hak Allah Ta'ala akan dia sopok pula. Maka Allah Ta'ala kembali balik kepada ni, nyakit kulit dia balik ni, hak yang diberi 10 ekor unta ni. Tapi bila orang mari minta sedekah, minta ni, dia kona-kona tak lain, orang panggil kona tak lain. Ni na'udzubillah min zalik. Dan fakir, dan jadi miskin balik dia ni. Maka datang malaikat, maknanya beberapa hari lah, dalam beberapa hari, dalam beberapa bulan. Maknanya dalam kitab ni rekah lah, dia cerita. Maksudnya maknanya kalau dia tu main mengejut nampak sangat, maknanya bisnes dia tu semakin kurang, penyakit kulit dia semakin mari pula. Itu tanda sebab dia bersyukur. Maka datang malaikat itu kepada orang yang palang kepalanya, iaitu orang yang botok, penyakit kepala dok subur ni, rambut ni. Maka katanya malaikat seperti yang dikata oleh orang yang sopok itu dahulu itu juga. Maka jawabnya seperti jawab orang yang sopok itu. Jadi bila malaikat menyamar juga penyakit ni, kepala ni, menyamar jadi seperti orang yang kedua juga ni, tiba-tiba jawapan dia sama seperti orang yang penyakit kulit hak dulu kok. Dia jawab, dia kata, ini lembu ni hak pusaka aku ni, hak ayah aku tinggal lembu ni, aku dah boleh nak tu, minta dengan aku tak boleh. Dia jawab seperti orang hak tu juga. Maka kata malaikat, jika ada engkau itu dusta. Malaikat kata, kalau engkau ni ada dusta, maknanya malaikat katalah, dalam kitab lain malaikat kata, kamu ni macam aku kenal juga ni. Tu dulu mu nyakit kepala, rambut subuh botok gitu. Tapi mu tak boleh pula kira dengan nak beri harta ni. Lah itu khususnya seekor lembu. Maknanya lembu tu yang sudah beranak lah, maknanya beranak dah banyak lah. Maknanya bukan seekor lembu, maknanya lembu tu dah berbiak. Sebab dia pun dah cari, dia cari lembu lain pula untuk orang panggil membiak lembu dia tu. Maknanya ladang dia tu banyak lah, lembu tu semakin bertambah lembu dia tu. Itu di antara disebut dalam kitab lain tu. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, bila seorang laki-laki ni yang asalnya dulu di kalangan Bani Israel ni, yang kedua ni, dia jawab juga seperti hak pertama tu. Maka malaikat kata, jika engkau itu dusta, maka jadi hak Allah Ta'ala kira akan dikau seperti hal kamu yang dahulu. Kalau begitu, itu mula-mula Allah Ta'ala ni kembali kamu pada asal balik. Balik pada asal kamu balik. Maka jadi ia palang kepalanya, maka kepalanya jadi kembali pada asal balik ni. Kepala botok, rambut dah subur balik ni. Dan fakir, jadi susah balik ni. Maka datang malaikat kepada orang yang buta. Maka begitu malaikat pun datang kepada orang yang buta pula ni. Dengan rupa butanya, malaikat pun nyamar jadi orang yang buta juga. Pakai tukat dah nampak jalan di dekat orang yang rumah orang yang buta ni. Maka katanya, aku ni, katanya malaikat ni, aku lelaki yang miskin, kata malaikat ni.
Aku meminta kepadamu seekor kambing. Aku nak kambing ni, nampak kambing mudah bunting sebelum ni Allah Ta'ala beri pada kamu kambing, tapi banyak dah kambing biok molek ni. Kerana aku ni tiada memadai melanja perjalananku. Maka kata malaikat, aku ni miskin, aku susah ni, aku nak kambingmu seekor. Sebab tidak memadai belanja, aku nak musafir ni, perjalanan aku ni jauh, aku nak musafir, belanja sekurangnya aku nak makan, kambing kamu tu aku nak. Maka jawabnya orang yang buta hak dahulu sembuh ni, yang ketiga ni, dia kalangan Bani Israil ni, adalah aku ni buta, maka dikembali Allah Ta'ala pelihatanku. Maka kata orang yang buta dulu ni, dia kata aku dulu buta juga, tapi Allah dengan izin Allah Ta'ala kembali aku ni kembali pada buta, iaitu dapat lihat balik ni. Maka ambil olehmu barang yang engkau kehendaki. Maka orang yang buta ni kata, tak apalah kalau begitu, ambil dah barang hak munok. Maknanya malaikat lah tu, malaikat munok barang apa mu ambil lah. Sebab aku ingat aku dulu pun gini juga, aku dulu susah juga begini. Ini Allah beri kesenangan pada aku ingat. Aku ingat daratan aku dulu. Aku susah dulu. Ini aku dah senang, aku dah nampak pelihatan aku dapat berniaga sana sini ni. Tak apalah, mu ambil lah. Dia kata kepada malaikat. Dia dah tahu waktu malaikat. Tu gitu. Qal musannifu rahimahullahu ta'ala, maka tinggal olehmu barang yang engkau kehendaki. Demi Allah, tiada aku tegah akan dikau pada hari ini. Maka ambillah kamu, nak ambil berapa ekor pun. Tinggallah nak tinggal barang, iaitu barang dia kehendaki. Demi Allah, tiada aku dah tegah mu nak ambil kambing aku berapa ekor pun. Demi Allah, kerana aku bersyukur dapat lihat Allah Ta'ala beri nikmat lihat tu. Itu suatu kurnia Allah dah pada aku ni. Pada hari ini mu nak ambil-ambillah. Maka kata malaikat, pegang olehmu segala hartamu. Malaikat kata, peganglah segala hartamu. Tak apalah. Malaikat kata, ambillah hartamu, peganglah, tak apa, menjagalah harta kamu ni. Jadi orang buta ni pun kejut, apa begini, tak diminta derma. Ni malaikat menyamar ni. Hanya saja dicuba hak Allah Ta'ala akan dikau, maka telah redha akan dikau. Sebenarnya aku ni, malaikat kata, aku adalah utusan daripada Allah. Utusan daripada Allah. Allah uji aku, Allah suruh aku ni menyamar. Ada dua kawanmu sebelum ni, orang yang penyakit kulit, orang penyakit kepala, rambut botak ni tak subur rambut dia ni. Tapi semua waktu aku uji, mereka ni tak syukur. Aku minta lembu, minta uta sikit, tapi mereka konda balik. Kata aku susah tak boleh, bisnes banyak lagi, pembelanjaan aku begini. Awak sedap-sedap minta derma dengan saya ni susah begini. Tu ibarat begitulah. Maka ada pun aku minta dengan kamu, wahai orang yang buta ni, tapi mu ni asalnya kamu buta dulu, tapi oleh kerana iaitu aku menyamar daripada utusan Allah ni untuk beri kepada kamu, untuk mari uji pada kamu. Rupanya kamu orang bersyukur sungguh. Kamu ingat daratan sungguh dulu aku susah. Aku susah begini, bagaimana nasib orang susah begini, tapi orang minta, maka kamu bagi. Tu tak apalah. Iaitu kamu ambillah. Dan telah redha akan dikau, karenanya iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sudah redha dengan sebab kamu tu. Itu murid, demikianlah mudah-mudahan Allah Ta'ala cuba akan dikau, maka jangan lalai engkau daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kata musannif, wahai murid, wahai orang yang nak menjalan hati ke haratillah, iaitu demikianlah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala cuba. Maknanya kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni cuba seseorang ni begini. Bentuk ujian tu beza. Kalulah kadang-kadang Allah Ta'ala uji bentuk manusia. Bentuk manusia begini, mari minta begini. Kadang-kadang dia ada dalam kocek dia 10 riyal saja, tiba-tiba orang minta lagi sedekah dia. Jadi kadang-kadang ujian juga bagi dia. Sama ada nak bagi ke, itu di antaranya Allah Ta'ala uji belaka. Tu pada hamba-hambanya. Jadi salah satunya, sebab apa
Ba ni diletak dalam sifat khauf. Tu pertanyaan ataupun persoalan yang disebut oleh para ulama. Sebab apa cerita ini banyak dalam kitab-kitab dinakal diletak dalam kitab bab khauf, bab takut. Kerana salah satunya iaitu disebut oleh para ulama, bahkan dinakal juga oleh Imam Ghazali. Sebab apa? Sebab iaitu salah satu sedekah. Nak cerita berkaitan dengan sedekah, bila seorang sahabat Abu Zar menceritakan sebuah hadis Nabi SAW, ja'a rajulun ila Nabi SAW, seorang laki-laki ni mai bertemu Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, ayyul sadaqatul afdal, apakah sedekah yang lebih afdal ya Rasulullah? Apa sedekah yang lebih afdal Rasulullah? Rasulullah kata, Rasulullah senyum pada dia. Rasulullah kata, iaitu badan yang engkau kasih, ataupun takhsha 'anil faqra, iaitu badan yang kamu kata Rasulullah berapa? Ada 3 dalam hadis itu. Sebagaimana dari Imam Nawawi pun dalam Riyadhus Shalihin pun ada sebut, Imam iaitu Nabi SAW menyatakan, bila seorang laki-laki itu bertanya, ya Rasulullah, apakah sedekah yang lebih afdal? Rasulullah menyatakan, tatkala barang itu kamu sayang, kamu rasa sayang kamu rasa sayang, tiba-tiba orang minta sedekah, maka kamu bagi, maka itu sedekah lebih afdal, kata Rasulullah. Ya summa ayul qal, kemudian apa lagi Rasulullah? Rasulullah kata, sedekah yang kamu takut faqra taksha, iaitu ketika kamu takut jadi miskin. Maknanya kamu takut jadi miskin, kalau aku bagi dia, kau kurang aku, kau susah. Maknanya kau semakin berasa takut tu, rasa takut miskin. Kemudian apa lagi Rasulullah? Rasulullah kata, bersedekah kepada minal aqrabin, orang yang terdekat di kalangan kamu ni, kaum qarabat kamu. Mana kalau kaum qarabatmu ada orang susah, itu lebih afdal. Kamu bersedekah pada orang lain tu lebih afdal. Dah bagus dah sedekah tu. Tapi kalau ahli keluarga kamu tu sendiri yang ada susah, maka lebih afdal kamu bersedekah pada dia, kerana lebih mengeratkan silaturahim, dapat merapat lagi silaturahim di antara satu sama lain. Itu di antaranya. Melainkan ahli keluarga kamu tu dia orang senang, orang senang, orang kaya, orang hebat dah, maka tidak afdal lah. Mana beri itu mana sedekah pada lain, mana kau nak bagi pada dia pun sebagai hadiah ataupun nak bagi saja-saja itu untuk menghubungkan silaturahim, merapatkan silaturahim, dapat pahala juga. Jadi dah bentuk sedekah. Jadi sebab apa disebut bab ini dinakkan oleh ulama dalam kitab ini? Kerana bab ini kebanyakan orang kadang-kadang nak bersedekah dia berasa perasaan takut. Takut. Bab tu dia sebut dalam bab khauf. Bab tu lah kita tengok, bab tu mari juga cerita ni. Tu sebab asal-asalnya Bani Israel 3 orang ni, dia orang susah. Dia hak tu penyakit kulit, hak tu pula penyakit rambut, tak subuh tu, kepala dia masalah. Tiba-tiba Allah beri kesenangan pada dia, sembuh penyakit dia. Lalu malaikat menyamar, jadi menyamar sebagai orang susah juga, minta balik bersedekah pada dia. Tiba-tiba dia berasa sayang sebab dia takut. Dia berasa susah, hatta dia kata, ini harta pusaka daripada bapakku, daripada ayahku dulu ni. Dia kena begitu pula begini, saya susah begini, na'udzubillah min zalik. Ini di antaranya disebut oleh para ulama. Bab itulah disebut, hei murid, demikianlah mudah-mudahan Allah Ta'ala cuba akan dikau dan jangan lalai daripada engkau. Jadi Allah Ta'ala diuji. Bab itulah Allah menyatakan Al-Quran yang selalu kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu, suratul munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Allah Ta'ala kata, wahai orang-orang beriman, wahai orang beriman, janganlah anak-anak kamu, harta-harta kamu melalai kamu daripada mengingati Allah. Maknanya kadang-kadangnya anak-anak menyebabkan seseorang itu lalai daripada mengingati Allah. Kadang-kadang harta Allah Ta'ala uji sedikit, dengan harta itu menyebabkan dia lalai daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah menyatakan, faman yaf'al dzalik, barang siapa yang berbuat demikian,
Barang siapa yang buat begitu, ada harta, ada anak-anak pinak, ada keluarga dan sebagainya, ya, tiba-tiba lalai daripada Allah, daripada mengingati Allah, ibadah untuk Allah, maka kata Allah, faulaika humul khasirun. Ya, fadil ta'ammi maknanya pasti kamu akan mendapat kerugian. Khasirun ay fid dunya la barakata fi zalik, iaitu di dunia dia rugi, yakni anak-anak dia, harta-harta dia itu tidak mendatang keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khasirun fil akhirah, di dunia, di akhirat, iaitu akan menjadi barang sia-sia. Itu makna di akhirat, kata ulama, antaranya orang yang rugi di akhirat kelak, dia melihat iaitu khasir syadid, seperti mana Imam Ibn Katsir menyatakan, iaitu kerugian yang bersangatan, maknanya menyesal yang sangat-sangat bersangatan, syadid bersangatan tu. Itu di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyatakan. Jadi sebab itulah musannaf sebut sini, wahai murid, demikianlah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ni selamat. Itu kamu ni bila Allah cuba, hendaklah kamu berhati-hati. Bukan maknanya bukan suruh jadi Sayyidina Abu Bakar, bukan suruh jadi seperti Sayyidina Osman, yang mana mereka tu bersedekah bila Rasulullah kata itu hayya al jihad, mari berjihad ya Allah. Bukan sampai tahap tu. Maknanya ada sikit bagi sikit. Itu di antaranya. Sayyidina Abu Bakar bagaimana keimanan dia tu sungguh. Tu Sayyidina Osman pula bagaimana, Sayyidina Umar lagi, banyak lagi. Jika para sahabat Nabi SAW, itu antaranya mereka itu iaitu mereka diberi ujian oleh Allah, tapi mereka berjaga-jaga, kerana itu adalah cubaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Habis kita berkaitan dengan bab iaitu fasal pada menyatakan khauf, faslun pada menyatakan zuhdi. Ini pada menyatakan zuhud pula. Tu yakni benci akan dunia, maka iaitu martabat yang tinggi, yang terlebih hampir kepada hak Allah Ta'ala. Kerana manakala benci akan dunia itu melazim gemar kepada akhirat, dan gemar kepada akhirat itulah perangai orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, uzhud fid dunya yuhibbakallah. Itu uzhud fid dunya yuhibbakallah. Fid dunya yuhibbakallah. Itu di antaranya. Jadi itu asalnya fi itu maknanya yuhibbikallah, ya yuhibbi, tapi yuhibbu kata yuhibbakallah, tapi oleh lafaz ad-dunya itu lafaz ismul ladzi yansurif, lafaz yang tidak boleh ditasrifkan. Jadi tak boleh, maknanya asalnya lafaz tu baca bagi bawah yuhibbi, yuhibbika itu, tapi baca yuhibbakallah tu kerana lafaz dunia dia ada di hadapan. Lafaz dunia ni hebat. Lafaz dunia ni lafaz yang tidak boleh ditukar. Tak boleh baca sebab dia ada alif di belakang. Tu ya, lafaz yang walaupun ada hafuz jadah di hadapan tu, fi tu dapat panggil baris yang boleh merubahkan sepatutnya. Sepatutnya merubahlah baris selepas daripada dunia tu. Tapi kekuatan ad-dunya tu, lafaz dunia tu, ad-dunya tu pun kalau mengikut tajwid pun izhadul mutlaq, bukan izhar halki. Izhar halki itu nyata dah, tapi izhar mutlak ni lagi nyata. Ad-dunya mana nyata lagi. Jadi keistimewaan lafaz dunia tu. Jadi kalau katanya fi dunya yuhibbakallah, dah baca yuhibbikillah, kerana lafaz dunia hebat ada depan tu. Maksudnya itu istilah dalam bahasa Arab. Tinggal olehmu akan dunia, nescaya kasih akan Allah akan dikau. Jadi hak zuhud ni ramai orang kadang-kadang dia kata awak zuhud sikit. Tu zuhud pakai pakaian buruk, zuhud apa awak pakai pakaian buruk tu, zuhud tu bukan zuhud. Tu sebab kalau dia zuhud lain, maka kalau lebih lagi kalau dia senang, hal keadaan
dia kalau dia pakai kadang pakai yang buruk disebabkan dia sayang kepada harta dia, wa hisabul akhirah li agrina. Maknanya kalaulah di dunia di akhirat kelak dia pakai yang buruk masa di dunia kerana dia sayang pada harta dia ni, disebabkan tu maka dia akhirat kelak dia akan dihisab seperti orang kaya. Tu tetap dia hisab orang kaya, tapi kalau dia pakai kadang pakai yang buruk tu kerana dia tidak mahu bermegah-megah dan sebagainya, itu dipuji. Itu di antaranya. Jadi zuhud ni maka iaitu martabat yang tinggi, iaitu hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi zuhud ni mana benci pada dunia. Masuk benci dunia, buanglah dunia. Ada lain. Apa buang dunia? Zuhud. Bukan begitu. Zuhud maksudnya hati. Hati itu tidak bergantung. Hati itu tidak bergantung kepada Allah Taala. Hati itu tidak bergantung pada barang yang dimiliki. Dia ada kereta, dia ada rumah, dia ada tu, tapi hati dia tu tidak bergantung. Hati dia lebih bergantung kepada hak Allah Taala. Ini barang hak yang zuhud ni pekat yang paling tinggi. Maknanya sekurangnya kita tahu ni, kita ambil hak darah tamu, alhamdulillah dah. Barang zuhud ni para wali-wali hebat-hebat. Tapi sekurangnya kita ambil hak darah tam. Mana kalau kita daripada duduk dalam air ni, kita baru naik tepi pun alhamdulillah dah. Dia naik nak zuhud pekat atas pasir tu lebih lagi. Tinggal urusan ni lebih utama ke Allah. Sekurangnya zuhud ni naik tepi-tepi. Kata ulama pun, kata Imam Abu Yazid Al-Bustam pun, Abu Yazid Al-Bustam menyatakan memang dia dapat naik tepi-tepi. Macam mana? Dia ada harta, dia ada ilmu, dia ada apa lagi, keistimewaan, rumah besar, kereta besar, apa lagi besar-besar belaka ni, hebat-hebat belaka, tapi hati dia tidak bergantung. Tu hati dia tidak bergantung, dia lebih berusaha untuk mendapat kepentingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekurangnya naik tepi, belajar naik tepi situ tak apa dah. Bila dia belajar usaha-usaha sungguh, insya-Allah kata Abu Yazid, tak mustahil Allah Taala akan angkat dia naik tepi pantai, apa pasir, apa naik tayalah kita ke hadratillah lalu. Itu antaranya disebut oleh para ulama seperti mana Abu Yazid Al-Bustam. Qala musannif rahimahullahu taala. Maka kita bercerita di sini kerana bahasa sikit, jadi kita berhenti semula dekat faslun pada menyatakan zuhud, yakni benci akan dunia ni. Kita berhenti semula sini, kita akan sambung balik kerana ada perbahasan sikit banyak berkaitan dengan zuhud ni. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini menjadi manfaat untuk semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merahmati kita, panjang umur kita dalam ibadah, dalam keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, lebih-lebih lagi di bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yarda li jalali wajhikal azim sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.